أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, kita mengucapkan lafaz kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memuji kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillah di atas segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan kepada kita, diberikan kita kesempatan, kekuatan, keizinan, peluang dapat kita dapat hadir melaksanakan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keizinan dan rahmatnya kita tidak dapat melakukan apa pun jenis pekerjaan, apa pun jenis apa yang kita inginkan kita lakukan. Tanpa keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala pastinya tidak akan berlaku. Pastinya tidak akan berlaku tanpa keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu marilah sama-sama kita mengucapkan dengan lafaz alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita peluang-peluang dengan memberikan kita nafas, dengan memberikan kita kehidupan. Setiap hari kita bangun, adakah kita bangun, kita mulakan pagi kita dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, membaca doa dan sebagainya, zikir-zikir yang warid yang adanya dan sandarannya daripada baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Jadi mudah-mudahan kita doa, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kekuatan dan peluang dapat kita terus melaksanakan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam masa yang sama dapat juga kita melaksanakan kewajipan kita kepada orang-orang di bawah kita. Kerana pastinya kita akan dipersoalkan apa yang telah kita lakukan ke atas orang-orang di bawah kita ataupun di bawah jagaan kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Sama ada kita ketua keluarga, pasti kita akan ditanya. Setiap daripada kita adalah penjaga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan pastinya yang menjaga itu, kita yang menjaga orang-orang di bawah kita pasti akan ditanya orang-orang tersebut. Apa yang telah kita laksanakan? Kita telah menyempurnakan hak-hak mereka ataupun tidak? Begitulah dengan tugasan tanggungjawab kita, sama ada sebagai ketua ahli keluarga ataupun sebagai ketua di satu badan persatuan dan sebagainya, di tempat kerja dan sebagainya. Adakah kita melaksanakan tanggungjawab kita dengan sempurna maupun tidak? Tetapi jangan lupa bahawasanya pastinya ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita meminta kepadanya, kita berdoa kepadanya. Dan hari ini insya-Allah alhamdulillah di atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala ingin saya kongsikan iaitu berkenaan tentang kedudukan salat. Yang pertama, salat adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita melaksanakan menunaikan ibadah salat ini, yang pertama adalah kerana ia merupakan perintah arahan daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas kita yang dipertanggungjawabkan. Kita sebagai taklif, mereka yang dipertanggungjawabkan, ada tugasan, ada amanah yang perlu kita laksanakan. Maka perlu untuk kita laksanakan dengan sebaiknya, dengan sesempurna mungkin, mengikut kepada kemampuan kita. Kita dah mengetahui, kita ada ilmu, kita ada pengetahuan, kita yakin bahawasanya itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu untuk kita laksanakan. Kita pasang niat, kita pasang azam, malah kita berusaha agar dapat kita terus melaksanakan apa yang telah diperintahkan ke atas diri kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Taha ayat yang ke-132 berkaitan tentang arahan perintah untuk kita menunaikan ibadah salat ini. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Yang bermaksud, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Perintah tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran
Allah telah memerintahkan kepada kita untuk arahkan keluarga kita, pastikan keluarga kita pun menunaikan ibadah salat ini. Perintah tersebut bukan ke atas orang-orang di bawah kita. Malah yang pertama, perintah tersebut adalah kepada diri kita. Baru kita boleh bantu orang-orang di bawah kita untuk melaksanakan juga. Perintahkan mereka, ajak mereka untuk melakukan salat juga. Dan gandingan antara salat ini dengan sabar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya salat itu satu amanah yang besar. Betul tak? Nak lakukannya perlu kepada usaha, semangat, perlukan kepada apa juga yang boleh kita laksanakan. Apa juga cara agar kita dapat laksanakan ibadah salat ini. Kerana itulah kaitannya salat dengan sabar. Nampak? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, wastabir. Maka bersabarlah ketika nak mendirikannya. Bagi mungkin permulaan bagi mereka yang baru nak berjinak-jinak, alhamdulillah. Bagi mereka yang dah biasa menjadi sebagai rutin harian, kerana itu merupakan tanggungjawab perintah kita, yang diperintahkan, amanah yang diberikan kepada kita, Allah perintahkan kepada kita untuk laksanakan. Maka alhamdulillah kita dah menjadi satu kebiasaan. Tetapi ingat, bila mana kita melaksanakan solat dan merasakan sesuatu perkara itu sebagai sesuatu yang menjadi kebiasaan bagi kita, kita bimbang, dah tak ada perasaan kelazatan dalam menunaikan ibadah. Kerana kita merasakan itu adalah perkara biasa bagi kita. Padahal solat ini satu yang perkara yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Saya hanya hari ini adalah sebagai untuk menggantikan. Sebelum itu saya kongsikan. Saya hanya menggantikan kelas yang dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Anwar bin Husin, yang beliau ini kini berada di luar kawasan Singapura. Jadi beliau meminta kami untuk memenuhkanlah waktu-waktu kuliah mereka, beliau yang tidak dapat beliau hadirlah. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan untuk mengisi masa yang ada, insya-Allah pada hari ini. InsyaAllah pada minggu hadapan beliau akan ada. Doalah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri keizinan kepada beliau, dapat beliau datang kongsikan ilmu kepada kita semua, insya-Allah. Baik, kembali kepada keutamaan salat ini, kedudukan salat ini. Salat ini suatu perkara yang sangat istimewa, suatu perkara yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak melaksanakannya perlu kepada kesabaran. Betul tak? Bagi kita yang dah dapat melakukan dengan sempurna, dengan dengan mudah untuk kita laksanakan, maka kita ucapkanlah alhamdulillah. Kerana pada permulaan kita nak melaksanakan salat perlu kepada usaha, betul tak? Awal-awal dulu kita dipaksa, nampak macam dipaksa, tapi paksaan tersebut membawa kepada kita yang sekarang ini kita faham bahawa salat ini bukan paksaan, ataupun salat ini dah menjadi satu perkara yang wajib bagi kita. Betul tak? Kalau kita lihat pada zaman saya dululah, saya sendiri, bila mana kita disuruh untuk solat, kerana kita, ini yang disebutkan dalam Al-Quran, kenapa gandingannya sabar dengan solat. Berat untuk melaksanakan bagi mereka yang baru bermula untuk melaksanakannya. Dan dalam masa yang sama, kita nak beristiqamah melaksanakan solat ini pun perlu kepada kesabaran. Betul tak? Dah biasa dah melakukan, tapi nak istiqamah, solat yang sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya salat yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, salat yang mana sama apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti yang mana ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Barulah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berbeza, tak ada sandaran yang dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salat tersebut diterima ataupun tidak? Kerana yang tunjuk ajar kepada kita melalui perantaraan baginda sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Allah perintahkan Jibril bawa wahyu tersebut kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bagaimana tunjukkan kepada kita cara untuk melaksanakan salat. Yang kini alhamdulillah kita dah banyak mengetahui tentang cara-cara untuk melaksanakan salat. Kita pun dah mengetahui bahawasanya ini adalah daripada apa yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada sahabat-sahabat waktu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam dirikan salat, sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat-sahabat baginda bukan satu dua orang yang menyaksikan, ramai.
Tetapi apa yang ditunjukkan baginda sallallahu alaihi wasallam terus diikuti oleh sahabat-sahabat baginda dan sampai kepada hari ini, alhamdulillah. Jadi dengan kita melaksanakan salat ini adalah merupakan perintah dan perlu kita bersabar. Banyakkan bersabar dalam kita melaksanakan ibadah salat ini untuk diri kita khususnya. Kemudian bagaimana kita nak mengajak ahli keluarga kita agar dapat sama-sama istiqamah dalam melaksanakan ibadah salat ini. Tidak dapat dilaksanakan di masjid, pastinya dilaksanakan di tempat-tempat lain, pastinya dilaksanakan pada waktunya. Itu pun yang paling penting. Bukan di luar waktunya. Solat zuhur dilaksanakan pada waktu maghrib. Tak kenalah. Kan? Baginda sallallahu alaihi wasallam dah ajarkan kepada kita. Solat zuhur, bagaimana bermulanya waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, maghrib dan isyak. Jadi dah telah ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Laksanakan pada waktunya seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Solat ini ada waktu-waktunya. Kemudian baginda Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Ini akidah kita, keyakinan kita. Kita yakin bahawasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi rezeki. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Lihat, ini adalah kesan positif bagi mereka yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedudukan salat yang mana disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ada disebutkan di dalam wasiat terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, kanat amat wasiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina hadarathul wafah wa huwa yugharribu bi nafsihi as-salah wa ma malakat aymanukum. Hadis riwayat Ibnu Majah yang bermaksud bahwasanya wasiat umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelangnya wafat baginda ketika sakaratul maut, iaitu apa yang diwasiatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana pada penghujung hayat baginda sallallahu alaihi wasallam, as-salah. As-salah, jagalah salat dan perhatikanlah orang yang kamu miliki, orang di bawah kita. Kalau dahulunya masih ada lagi sistem hamba, maka perlulah untuk jaga orang-orang di bawah tersebut, orang yang kita miliki. Yang sekarang ini tiadanya sistem perhambaan, maka orang yang di bawah kita apa ni? Ahli keluarga kita. Itu sebagai tanggungjawab kita, maka untuk kita perhatikan, kita jaga sebaik yang mungkin. Dalam hadis lain yang mana diriwayatkan oleh Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, kana akhir kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah as-salah ittaqullaha fima malakat aymanukum. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah rahimahumullah. Telah berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kata-kata terakhir wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-salah as-salah, salat salat. Dua kali baginda sallallahu alaihi wasallam sebut. Betul tak? Salat salat. Betapa pentingnya salat ini. Sehingga kan kalau kita lihat lafaznya ada alif lam. As-salah bermaksud ini adalah satu makrifah, benda yang khas. Kalau dalam bahasa Arab, tata bahasa Arab ini, bila mana ada sebut alif lam di hadapan perkataan tersebut, akan menjadi satu perkara yang khas. Ada perkataan khas dengan perkataan umum, betul tak? Kan? Dalam bahasa Melayu. Hatta pun dalam bahasa apapun jenis bahasa, ada juga dua. Ada khas, ada perkataan khas, ada perkataan umum. Tapi bila mana disebutkan khas dalam bahasa Arab ini, as-salah, benda itu sangat penting. As-salah, as-salah. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam menekankan lagi perkataan tersebut dua kali. Salat, salat. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ittaqullaha fima malakat aymanukum. Bertakwalah kepada Allah dalam hal orang-orang yang kamu miliki. Baik. Kita lihat tiga wasiat terbesar baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita boleh lihat di sini adalah wasiat dengan menunaikan salat dan bersungguh-sungguh menjaga kesempurnaannya. Yang kita lihat yang pertama tadi adalah salat itu merupakan wasiat. Kemudian
ia merupakan wasiat yang terbesar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kita menunaikan solat tersebut, bahkan bersungguh-sungguh dan menjaga kesempurnaannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah didatangi seorang lelaki. Kemudian lelaki tersebut berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Idni wa aujiz." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta fi salatika fasalli salatal muwaddi'. ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا وأجمع اليأس مما في يدي الناس." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah rahimahullah. Yang bermaksud, seseorang telah mendatangi baginda sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Nasihatilah aku dan peringkaskanlah." Orang tersebut datang meminta nasihat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam dan dia mohon kepada baginda agar diringkaskan nasihat tersebut. Kalau kita datang kepada orang, yang pertama pengajaran daripada perkataan tersebut adalah boleh untuk kita meminta nasihat daripada orang lain. Kita lihat bahawasanya orang yang ingin kita minta nasihat itu perlulah diyakini bahawasanya lebih berpengalaman dari sudut umurnya, dari sudut mereka ini. Sebagai contoh, seorang anak meminta nasihat daripada seorang bapa. Pernah tak berlaku? Kadang-kadang tapi insya-Allah boleh laksanakan. Pernah tak kita minta nasihat daripada teman-teman kita yang kita yakin pastinya dia ini nasihat tersebut, apa yang disampaikan adalah yang baik-baik. Kalau kita jumpa kawan kita yang mungkin kita rasa ni tak boleh nak nasihatkan aku, dia lebih kurang pun mungkin, tapi mungkin daripada kata-katanya ada kebaikan, betul tak? Boleh sahaja, tak ada masalah. Tapi kalau kita ingin kebaikan, kita ingin bermaksud di sini bahawasanya yang boleh nampak kelemahan kita, yang boleh tahu kelemahan kita terkadang kala adalah daripada orang lain. Diri kita mungkin kita tak perasan, tapi bila mana kita bertanya kepada orang lain mungkin perasan kelemahan kita, kesilapan kita, betul tak? Jadi kita minta nasihat daripada orang lain, minta dengan cara baik, maka kita pun nak memberi nasihat dengan cara yang baik. Janganlah bila seseorang itu datang kepada kita meminta nasihat, ini peluang aku ni, aku nak cakap lama dah ni kan, banyak nak cakap ni, jap dah tambah macam-macam keluar, tak perlu. Jadi kerana apa? Kita lihat orang tersebut awal-awal dah kalau yang jumpa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam telah letakkan apa yang diinginkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nasihatnya adalah yang paling ringkas. Itu yang sebaiknya kita lihat. Ini memang keinginan manusia, fitrah manusia. Terkadang bila kita lihat sesuatu yang panjang, kita berat untuk kita laksanakan. Tetapi bila kita ringkaskan, kita fokuskan yang sedikit itu adalah lebih. Betul tak? Kan? Jadi boleh kita untuk meminta nasihat daripada orang yang kita yakin dapat membantu kita, ataupun mungkin kita rasa tidak kira siapa yang boleh menasihatkan kita, kita mintalah. Terkadang kala kita ini ada sedikit berat untuk meminta nasihat daripada orang lain. Kita bimbang kerana apa? Nanti orang akan sebut kesalahan kita. Bila dah sebut kesalahan kita, kita rasa hilang semangat kerana merasakan bahawasanya diri kita ini banyak penuh dengan kesilapan. Tidak, minta nasihat. Dengan nasihat tersebut kita akan dapat ubah diri kita, insya-Allah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam terus menasihatkan orang tersebut. Di antaranya yang pertama yang diselitkan dalam nasihat baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu hendak salatlah selayaknya seperti salat orang yang akan meninggalkan dunia. Kalau orang dah dapat tahu ajalnya, pasti akan melaksanakan sesempurna yang mungkin, betul tak? Yang paling sempurna ingin dilaksanakan, kerana dia dah pasti dah tahu dah ajalnya. Tapi bagi kita, Allah rahsiakan ajal kita. Antara hikmahnya adalah supaya kita ini sentiasa bersungguh-sungguh untuk melaksanakan yang terbaik dari sudut ibadah kita, muamalah kita, sosial kita, apapun yang berkaitan tentang kehidupan kita di dunia ini. Maka kita tidak meletakkan satu hari hanya untuk kita fokus, kita laksanakan ibadah kita. Tidak. Kita akan berterusan sentiasa melaksanakan ibadah, amalan kebaikan. Betul tak? Kalau kita tahu, sebagai contoh, dirahsiakan malam Lailatul Qadar, tidak disebut, betul tak? Kan? Hanya disebutkan
poin-poin ataupun disebutkan hanya mungkin yang disebutkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada waktu sekian-sekian, tetapi tidak disebutkan khusus berlakunya pada bulan Ramadan yang sekian, hari ini dan sebagainya. Dan saya lihat bahawasanya ada yang berkongsikan kepada saya perkongsian yang baik sebenarnya. Dan perkongsian tersebut ada menyebutkan tentang semalam atau 2 hari yang lepas, menyatakan bahawasanya berdoalah, beramallah pada hari ini, pada waktu sekian, kerana Allah mengampunkan dosanya. Tidak dikhususkan hari. Sebenarnya kita ini berada waktu tempoh yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada awal Zulhijjah sampailah 10 Zulhijjah. Hari yang sangat baik, betul tak? Maka tiada pengkhususan antara hari 10 hari tersebut. Hari yang ini, hari yang ini, tidak ada. Kita nak beribadah, nak buat amal 10 hari ini yang terbaik yang dapat kita laksanakan. Kemudian pada hari raya kita laksanakan yang terbaik. Kemudian seterusnya, betul tak? Tidak disebutkan khusus. Kalau disebutkan khusus, selepas berlakunya hari tersebut kita tidak akan beramal. Kerana kita dah merasakan hari ini dah makbul lah doa aku pasti, pasal kita laksanakan hari, sebagai contoh hari Arafah yang berlaku nanti insya-Allah pada hari Sabtu. Maka kita dapat beramal, kita laksanakan amalan sunnah kita. Ataupun mungkin sekarang kita nak laksanakan puasa kita. Perbanyakkan doa nanti pada hari Arafah. Mudah-mudahan bagi mereka yang tidak dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, kita dapat juga mendapatkan fadilat amalan, fadilat kita beramal pada hari Arafah. Bagi mereka yang melaksanakan haji, tempat yang paling mustajab di antaranya adalah di padang Arafah ataupun di tempat Arafah tersebut. Kalau kita menunaikan haji, kan, kita dah set memang daripada waktu pagi kita berdoa hari Arafah ni, berdoa sampai terbenam matahari hari Arafah, kemudian kita akan berjalan menuju ke Muzdalifah, betul tak? Ramai kita tengok, Masya Allah, dari seluruh dunia umat Islam datang dan berada di padang Arafah ini untuk apa? Berdoa. Buat ibadah dah berdoa, dah rasa macam dah penat sedikit, mengaji, zikir, kemudian solat sunat dan sebagainya. Kemudian selepas haji tersebut, adakah terus berhenti amalan tersebut? Tidak. Lihat, kalau kita, Allah Subhanahu Wa Taala telah khususkan hari, sebagai contoh telah sampaikan kepada kita, dah tentukan hari, sebagai contoh hari berlakunya Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, kita akan melaksanakan pada hari malam Lailatul Qadar saja, kita bersungguh-sungguh. Selepas malam tersebut, Allahu Akbar, wallahu a'lam. Kan? Kita tak pasti sama ada kita dapat laksanakan ataupun tidak. Tetapi tidak dirahsiakan perkara tersebut. Menandakan bahawasanya supaya kita ini bersungguh-sungguh, sentiasa bersungguh-sungguh daripada hari satu hari ke satu hari yang lain. Jadi kita tidak hanya terhenti pada hari yang tertentu sahaja. Baik. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam menasihatkan lelaki tersebut agar dapat melaksanakan salat dengan salat yang selayaknya seperti salat orang yang akan meninggalkan dunia. Pastinya orang yang dah mengetahui hari kematiannya melaksanakan ibadah sebanyak yang mungkin. Kerana dia pun tak pasti bahawasanya amalan tersebut akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Kemudian dia dah tahu dah ajal dia. Pada esok sekian Allah dah tentukan ajal aku. Tetapi hari tersebut juga ataupun ajal tersebut juga tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetap juga dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat bahawasanya jangan mengatakan sesuatu ucapan yang kelak kamu akan menyesalinya. Bagi dia dah nasihatkan dah. Pertama tadi nasihatkan tentang salat. Salat yang sesempurna mungkin seperti orang yang akan meninggalkan dunia ini. Kemudian yang kedua, jaga lisan. Kita tak nak dengan lisan kita, percakapan kita, kita akan menyesali apa yang telah kita cakapkan, yang telah kita sampaikan. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menasihatkan juga, bertekadlah untuk tidak mengharapkan apa yang dimiliki orang lain. Bermaksud di sini adalah bersederhana. Jadi kita meletakkan kesederhanaan kita dengan yang disebutkan di sini adalah jangan kita berharap seperti orang lain. Boleh tak? Boleh faham Tekadlah kamu untuk tidak mengharapkan apa yang dimiliki orang lain. Kalau kita ini melihat orang lain ingin sesuatu yang tidak kita ada, maka tidak akan habislah
kehidupan kita ni, ataupun keinginan kita tidak akan habis. Nampak orang lain nak rumah besar, kita pun beli rumah besar. Nampak orang lain, kan, betul kan? Boleh faham kan? Tiada henti keinginan kita nanti. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam sebutkan, bersederhanalah kita. Kemudian yang kedua adalah tentang kedudukan salat ini, bahawasanya salat ini adalah merupakan wasiat, dan baginda sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan salat dan juga mewasiatkan agar kita menjaga serta memelihara lisan. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza asbaha ibnu adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffir lisan fataqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bik fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajadta i'wajadna. Rawahu Ahmad, Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi rahimahumullah. Yang bermaksud, apabila manusia berada di waktu pagi, seluruh anggota badan menutupi kesalahan lisan, lalu berkata, takutlah pada Allah tentang kami bergantung padamu. Bila kamu lurus, kami lurus, dan bila kamu bengkok, kami akan bengkok. Lihat bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita agar kita menjaga lisan kita. Sehingga anggota lain yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga lisan ini, menasihatkan lisan, anggota tubuh badan kita ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan bahawasanya di sini adalah sebagai satu perumpamaan. Kalau kata anggota badan ini boleh berkata, boleh, seperti mana yang disebutkan dalam surah Yasin, betul tak? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, anggota badan ini akan menjadi saksi, bukan lisan kita. Betul tak? Dia akan menjadi saksi, dia akan menyebutkan apa yang telah kita lakukan. Tangan akan berkata apa yang telah dilakukan oleh tangan kita. Kaki, di mana kita menuju, akan disebutkan kaki di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi lisan. Kerana lisan ini di dunia boleh bohong, betul tak? Boleh berkata benar, boleh berkata yang tidak benar. Jadi di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala perintahkan anggota badan lain untuk bersaksi apa yang telah kita lakukan. Seperti mana yang disebutkan dalam surah Yasin, betul tak? Jadi di sini anggota badan lain ini nak menutup kesalahan lisan, nasihatkan lisan, nasihatkan lidah ini. Anggota badan lain ini nasihatkan kepada lidah, takutlah pada Allah tentang kami. Dinasihati lisan, lidah kita ini dinasihatkan oleh anggota badan lain, takutlah Allah. Maka perlu untuk kita ini menasihati diri kita juga, agar supaya kita bertakwa, terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lisan menyebutkan bahawasanya kami, anggota badan yang lain, bergantung pada lisan. Jika lisan itu lurus, maka anggota badan lain akan lurus. Jika lisan itu bengkok, bermaksud melakukan kesalahan, kesilapan dan sebagainya, berkata yang tidak benar dan sebagainya, maka anggota badan lain juga akan turut melakukan perkara yang ada kesalahan. Maka perlu untuk kita menjaga lisan. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan juga untuk kita takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menjaga lisan. Betul tak? Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhirat, maka untuk kita menjaga lisan kita, berkata dengan perkataan yang baik. Banyak lagi lah antara pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam menerusi apa yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang untuk kita menjaga lisan kita. Dan seterusnya, wasiat yang terbesar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita menyeru kepada kesederhanaan dan pergantungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu diambil daripada hadis tadi yang pertama kita sebutkan, wa ajmi'in ya'sa mimma yadayn nas. Yang tadi disebutkan juga, bertekadlah untuk tidak mengharapkan apa yang dimiliki orang lain. Kita dah meletakkan tekad, azam, kita dah bersedia. Dan supaya apa? Supaya kita tidak terus berkeinginan kita panjang. Kita nak ingin ini, ingin itu dan sebagainya, tak akan habis. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan supaya kita ini bersederhana sahaja. Bagi yang ada kesempatan, alhamdulillah. Maksud saya dari sudut sederhana ini ada kupasannya lagi. Tapi kalau kita ini sederhana kita, ataupun kita tidak meletakkan kesederhanaan kita, sifat sederhana, maka kita akan terus berkeinginan yang panjang. Kita akan ingin apa yang orang miliki, kita akan ingin. Kita terus menginginkan sesuatu yang orang lain akan memilikinya.
Baik. Dan menyebutkan tentang pergantungan hati. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kita tidak bergantung, kita tidak mengharap selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Meletakkan pengharapan kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala adalah yang cukup kepada hamba-Nya. Alaihissallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-Nya? Cukup sekadar adanya Allah bagi diri kita. Untuk mencukupi apa yang kita inginkan, cukup sekadar ada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Surah At-Talaq ayat yang ketiga. Inilah yang kita selalu baca, ayat 1000 dinar. Kan? Kalau yang sangat masyhur dengan ayat 1000 dinar kan? Maka sebelum kita nak mengamalkan ayat tersebut, untuk kita faham tafsirannya, barulah datang keyakinan kita, barulah datang pergantungan kita ini, pengharapan kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya semata-mata untuk kita menyebutkannya sahaja. Menyebutkannya dapat pahala, alhamdulillah. Bahkan lebih sangat elok bila mana kita faham apa yang kita sebutkan. Ada tafsirannya, kita buka tafsiran Al-Quran, kita lihat kepada makna daripada ayat tersebut. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Nescaya Allah akan cukupkan keperluannya. Jadi perlu kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendak. Allah dah aturkan bagi kita. Setiap daripada kita Allah Subhanahu wa taala telah aturkan. Apakah takdir kita? Allah Subhanahu wa taala telah sediakan. Jadi kita perlu kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala perlu untuk kita perkuatkan lagi. Kalau kita lihat di sini ada kaitannya juga dengan kita perlu usaha. Kalau kita tengok sempurna ayat tersebut, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra, dan sebagainya dan seterusnya. Maka bukan sekadar kita bertawakal saja, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang pasti. Itu yang pasti. Kita letakkan keutamaan kita yang pertama adalah kita letakkan tawakal kita, serah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru usaha. Kemudian daripada usaha kita berdoa lagi, letakkan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kala kita berusaha dahulu baru kita letakkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Kan? Mungkin kat situ kita lihat bahawasanya ada mungkin kekurangan di situ. Kerana bila mana kita berusaha terlebih dahulu, menyangka bahawasanya kita boleh melakukan apa yang kita nak usahakan. Kita melihat bahawasanya diri kita ni ada kemampuan. Sebenarnya dari sudut tauhid kita tak ada apa-apa melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa yang berserah diri pasti Allah akan cukupkan. Letakkan pengharapan kita dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, serah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masa yang sama kita berusaha. Jangan terus berusaha sahaja. Boleh faham Mungkin kita lihat kita ada kekuatan, tidak. Tidak, kita tidak ada apa-apa melainkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala pinjamkan, Allah izinkan kepada diri kita ini. Jadi letakkan pengharapan kita yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastinya Allah akan mencukupkan. Allah inginkan kebaikan kepada hamba-hambanya yang meminta kepadanya, yang berserah diri kepadanya, yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya setelah hamba-hambanya bersungguh-sungguh meletakkan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kemudian tentang kedudukan salat ini adalah kefarduan salat secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita fahami tentang kisah Isra wal Mi'raj. Betul tak? Perjalanan Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi diangkat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan perintah solat ini adalah secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada perantaraan Jibril alaihissalam. Tak ada. Jadi direct terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kedudukan solat ini sangat tinggi. Dan kita lihat bahawasanya ganjaran pahala yang pada permulaan bila mana
perintah sebelum diperintahkan kepada kita daripada 50 menjadi 5 rakaat. 5 waktu. 5 rakaat senang kerja. Daripada 50 waktu menjadi 5 salat sahaja, 5 waktu sahaja. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, kerana Allah Subhanahu wa taala sangat memahami tentang kelemahan hamba-hambanya. Baginda sallallahu alaihi wasallam memohon belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala kerana tidak ingin membebankan umatnya. Sedangkan 5 rakaat 5 waktu ini pun bagaimana nak melaksanakannya? Pun masih lagi berdalih-dalih 5 waktu. Tetapi alhamdulillah, insya-Allah kita doakan agar diri kita dapat istiqamah. Bahkan bukan diri kita saja, ahli keluarga kita yang ada di sini, di masjid ini, di waktu ini, ataupun yang berada di luar masjid, di tempat-tempat lain. Kita doakan agar kita sama-sama dapat melaksanakan yang terbaik. Kita mohon agar setiap daripada kita dapat melaksanakan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, salat ini kedudukannya adalah sebagai tiang dan tunggak agama. Yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhurwatul sanamih. Faqultu bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa 'amuduhu as-salah wa dhurwatu sanamih al-jihad. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi, juga Imam Ibnu Majah rahimahullah, yang bermaksud, mahukah kamu aku khabarkan perkara utama agama, tiang dan puncaknya? Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu telah menjawab, aku menjawab, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, nak aku sampaikan beberapa perkara yang penting, mungkin juga nasihat, mungkin juga wasiat, mungkin juga perkara yang paling utama dikongsikan, perkara yang istimewa yang tak dikongsikan kepada orang lain. Jadi kalau kita ingin memberi nasihat kepada teman kita, perlu untuk kita bertanya kepada mereka terlebih dahulu. Nak tak aku nasihatkan, aku share, sebagai contoh. Betul kan? Jangan kita terus nasihatkan terus saja. Terkadang kala bila kita ada lakukan sedemikian, boleh jadi orang yang kita ingin nasihatkan tidak dapat menerima dengan sebaiknya. Maka kita tanya, boleh tak dengan keadaan sekarang, kondisi sekarang, boleh tak untuk kita share, kongsikan sesuatu? Nak tak? Jadi sebagai seorang ayah, sharekan kepada anak-anak. Sebagai seorang teman, saudara, kita sharekan kepada teman-teman kita. Tapi kita tanya terlebih dahulu. Kadang kalau lihat dalam sektor keluarga dan keluarga, bila seorang ayah bertanya kepada anak, nak tak kalau ayah sampaikan sesuatu? Anak ini pun tertanya-tanya, tak pernah lakukan, kenapa ayah? Betul tak? Jadi mungkin kenapa kita sahaja yang dikongsikan? Kalau mungkin kita boleh kongsikan terus sekaligus anak-anak kita, silakan, tak ada masalah. Kongsikan kepada mereka. Tidak kira dalam keluarga maupun ahli keluarga, sanak saudara kita, jiran tetangga kita, teman-teman kita. Kita kongsikan, kita tanya terlebih dahulu. Itu yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang yang datang minta nasihat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila mana baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya terlebih dahulu sebelum nak memberi nasihat kepada sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara utama dari agama adalah Islam, tiangnya adalah salat, sedangkan puncaknya adalah jihad. Jadi yang pertama, kita lihat bahawasanya perkara yang paling utama dalam agama adalah Islam, dan tiangnya adalah salat. Maka kalau tak ada salatnya, tak ada tiangnya, maka runtuhlah agama tersebut. Betul tak? Dan tak ada fungsi dah agama tu bila salatnya sebagai tiang tidak dilaksanakan. Itu yang diumpamakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam menerusi hadis baginda sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sedangkan puncaknya adalah jihad. Sangat umum. Kalau kita boleh ambil maksud jihad yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam situasi sekarang adalah berjihad diri kita, jihad dengan nafsu kita. Bagaimana untuk kita kawal nafsu kita? Itu satu jihad. Betul tak? Kita nak kawal apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Itu yang perkara yang terkait rapat dengan yang maksud disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sangat umum.
Kalau dalam konteks sekarang, hari ini adalah lebih sesuai untuk kita letakkan jihad ini untuk kita berjihad dengan nafsu, hawa nafsu kita, daripada terus melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jihad. Itu adalah jihad. Baik. Salat ini juga merupakan perkara pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan soalkan kita, tanya kepada kita salat yang terlebih dahulu. Bukan amalan lain. Sebanyak mana pun kalau kita sumbangkan, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau salat kita ada isu. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna awwala ma yus'alul 'abdu anhu min 'amalihi as-salah. Fa in tuqbilat minhu salatuhu tuqbila minhu sa'iri 'amalihi. Riwayat daripada Imam Ibnu Abi Syaibah. Terlihat maksudnya, sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada seorang hamba tentang amalannya adalah salat. Ada lagi 6 minit insya-Allah. Jadi perkara pertama untuk kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap daripada kita pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalannya dari sudut solat kita yang pertama. Solat kita sempurna, maka amalan yang lain sempurna, mudah. Yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang hadis ini, jika solat kita yang bila mana, maka sekiranya solat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diterima amalan yang lain. Dalam hadis yang lain baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflah wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Imam Nasa'i rahimahullah, yang disebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara pertama yang akan Allah Subhanahu wa taala hisab ataupun hitung atas amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Jika salatnya rosak, maka ia akan rugi dan tidak akan beruntung. Lihat bahawasanya apa yang telah disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, pesanan, wasiat dan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kita jaga salat kita, agar kita berjaya, kita selamat di hari akhirat kelak. Bahkan pesanan ataupun nasihat dari baginda sallallahu alaihi wasallam ini untuk kita semua, termasuklah saya yang berkata. Bukan kita hanya menyampaikannya tetapi kita tidak melakukannya, tidak. Kita laksanakanlah. Laksanakan yang sebaik mungkin, semampu mungkin untuk kita laksanakan. Jika kita melihat teman-teman kita dari sudut ahli keluarga kita ataupun teman-teman yang rakan-rakan yang datang salat bersama dengan kita lihat hari ini tak nampak haji ini tak nampak kita tanya kenapa. Mungkin ini antara yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam perhatikan sahabat-sahabatnya ketika mana setelah selesai salat jemaah. Baginda sallallahu alaihi wasallam selesai dan juga baca zikir-zikir baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda terus pusing menghadap para sahabat. Setelah baginda sallallahu alaihi wasallam memberi salam, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam istighfar dan menyebutkan la ilaha illallah, kemudian baginda pusing. Itu yang dilakukan baginda imam-imam. Betul tak? Kita lihat, oh kenapa kita kena pusing? Ada baginda sallallahu alaihi wasallam satu ketika pusing ke kanan, ada ketika baginda sallallahu alaihi wasallam pusing dari kiri. Melihat sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam tidak dapat hadir atas beberapa urusan. Baginda sallallahu alaihi wasallam setelah selesai daripada salat tersebut, baginda terus berjumpa, cari. Atas alasan aku tidak dapat salat berjemaah. Rupanya ada urusan yang memang tidak dapat mengizinkannya untuk salat berjemaah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat dari kalangan yang tidak cukup pakaiannya, tak ada harta benda, pakaian pun tak cukup. Nak solat tunggu isterinya selesai solat dulu, barulah dapat solat. Betul tak? Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam perhatikan, sangat mengambil berat kepada sahabat-sahabatnya sebagai makmum di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang dilaksanakan, yang cuba untuk kita laksanakan sebagai teman yang berjemaah, sekali berjemaah dengan kita, agar kita sama-sama mengambil berat sesama antara kita. Kalau kita lihat tidak dapat kita laksanakan salat,
di masjid, mungkin teman-teman kita solat di masjid lain, kan? Ataupun mungkin tak dapat datang kerana sakit, kita datang ziarah kepada mereka. Dan kita laksanakan juga di rumah kita. Bertanya kepada anak-anak kita bagaimana solat mereka. Dan kalau lebih baik kita dapat mengajak mereka melihat kepada umur. Jangan kita terus, kalau umurnya yang dah dewasa, kita nasihat seperti kanak-kanak. Memang tidak jadi. Apa yang cuba untuk kita sampaikan kepada mereka bersesuaian dengan umur mereka juga, dengan kesesuaian diri mereka juga. Kalau dari sudut umurnya mereka ini masih lagi kanak-kanak, bagaimana cara untuk kita mengajak mereka melakukan ibadah dan sebagainya. Kita lihat bagaimana metod yang boleh kita laksanakan agar mereka ini terus mudah untuk ikut apa yang kita sampaikan. Dan nak tahu metodnya adalah kita rujuk kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Cara yang sangat sempurna, sangat baik daripada baginda sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita. Kalau yang anak-anak kecil, macam mana hubungan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kanak-kanak, bagaimana hubungan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan isteri-isteri baginda, dengan orang-orang yang dah sama umur dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat baginda. Jadi yang ditunjukkan baginda sallallahu alaihi wasallam perlu untuk kita contohkan. Kita ikut agar yang terbaik itu adalah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan mendapatkan kesan yang terbaik juga insya-Allah. Itu adalah perkongsian saya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini dapat kita sama-sama memanfaatkan, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala setelah daripada hari ini, waktu ini, agar diberikan kepada kita kekuatan, keizinan, dan diampunkan dosa-dosa kita, ke atas kelalaian kita, kekurangan kita, kesilapan kita, ketelanjuran kita, ketidaksengajaan kita maupun apa yang kita sengajakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala dosa-dosa kita, kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kepada kita, terus memberikan kepada kita hidayah dan juga bantuannya agar dapat terus kita melaksanakan kewajipan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah